Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rakan-rakan di Facebook dan juga yang sedang ikuti video ini di rangkaian YouTube yang saya uploadkan perkongsian-perkongsian di Facebook kepada YouTube channel. Terus subscribe kepada YouTube channel ini. InsyaAllah. Alright. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat semua. Kita ingin teruskan perbincangan kita, kupasan kita tentang buku ini, tuan-tuan, puan-puan, cik puan sekalian. Anda bisa berbicara. Kali ini untuk siri ke-22. 22. Saya ada buat 2, 3, 4 video yang berkaitan dengan repo ataupun jalinkan perhubungan erat dengan audiens. Yang kita dalam pengucapan ini, dalam buku ini, kita dalam topik tahap 3, kaedah 6 ini. Bagaimana jalinkan perhubungan erat dengan pendengar, audiens yang sedang mendengarkan kita. Kita kena jalinkan perhubungan yang erat. Kerana ini adalah perbualan, ini adalah conversation. Kita berbual dengan mereka, kan? Boleh? Boleh teruskan? Alhamdulillah. Kongsikan live ini dengan rakan-rakan yang lain daripada Kepentas, daripada mana juga, daripada page Ilmu Bercakap. Saya juga cross post ke Kepentas, Kelab Pidato Perdana Antarabangsa. Begitu juga dengan page saya sendiri, Dr. Muhammad Syahri. Dan di YouTube, di channel ini, saya akan uploadkan fasa demi fasa. Dan insyaAllah kali ini kita nak bicarakan, kita nak sembang-sembang tentang topik ini, jalin perhubungan erat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 2 minit sudah berlalu. Kita perlahan-lahan ataupun kita cepat-cepatkan perkongsian kita, insya-Allah. Siapa yang ada di talian, di talian boleh komen, yang di YouTube juga boleh komen, dan insya-Allah saya jawab apa juga pertanyaan yang mungkin ada. Begitu juga dengan rakan-rakan di Facebook ini yang sedang ikuti live, boleh saja untuk berikan komen soalan yang berkait. Ini kita nak sembang, kita nak bincang-bincang tentang pengucapan awam yang ini yang siri ke-22. Alright? Alhamdulillah. Kita mulakan. Kita mulakan. Okey. Yang pertamanya, apabila kita ingin memulakan suatu perhubungan yang erat dengan audiens, kita sendiri harus mengenal diri kita, kan? Kita kenal diri kita, kita kenal, kita cuba memahami audiens yang berada di hadapan. Mungkin saja kita datang awal dan sebagainya. Itu kaedah-kaedah yang berbagai yang lain lah. Cumanya saya nak kupas ini daripada ataupun beberapa chapter, daripada perenggan-perenggan tertentu daripada chapter ini yang kita boleh sama-sama bincangkan. Boleh? Alright. Alhamdulillah. Terima kasih. Terbaik. Persoalannya adalah apa itu? Dia pembukaan buku ini cerita apa itu? Apa itu perhubungan erat? Jadinya yang ditakrifkan sebagai perhubungan erat adalah hubungan yang rapat dan sejahtera di mana orang-orang yang terlibat dapat memahami perasaan atau buah fikiran anda dan antara satu sama lain dan berkomunikasi dengan baik. Isunya apa? Isunya komunikasi. Kita berkomunikasi dan dapat saling faham, memahami. So, bagaimana perhubungan erat dapat membantu kita dalam pengucapan awam? Bagaimana dapat membantu? Jadinya, jika kita berada dalam perhubungan erat dengan pendengar, atau lebih tepat lagi pendengar berada dalam perhubungan erat dengan kita, lain kita berhubungan erat dengan pendengar, pendengar juga mempunyai hubungan erat dengan kita, mereka akan lebih selesa dan mudah menyerap apa yang kita katakan. Okey, itu tujuannya. Ingat, itu tujuannya untuk kita ada repo ni ataupun perhubungan erat. Sebenarnya, bila berlakunya perhubungan erat ini,
dia akan create bonding. Dia akan create bonding dan dia akan create trust, percaya. Bila kita percaya, kita nak dengar dia cakap. Kan? Samalah. Kita nak dengar dia cakap. Okey, bagaimana soalannya? Bagaimana pula kita nak buat, nak membina benda itu? Ringkasnya dalam buku ini, ada dua perkara yang kita boleh lakukan. Dua je. Dua perkara yang kita boleh lakukan. Yang pertama mulakan dengan statement persetujuan. Statement persetujuan ataupun disebut sebagai agreement tu orang putih punya lah, agreement statement. Dalam buku ini menyatakan pada permulaan ucapan anda, wujudkan asas yang sama antara anda dengan pendengar. Kita kena create suatu bonding yang awal dulu. Apa persamaan kita dengan mereka, kan? Apa yang sama dan sebagainya. Banyak trainer-trainer buat pasal persamaan dan sebagainya, kan? Dia nak create bonding dan create persetujuan. Kita geng, kita ngam lah, kan? Itu kena create dulu penyataan awal bahawa mereka menjawab ya kepada soalan-soalan kita. Tak perlu soalan-soalan yang bersifat susah nak jawab, kan? Soalan ya tidak pun dah cukup, supaya dia ada rapport, dia mula menjawab soalan kita angkat tangan, dia pun respon, kan? So respon awal itu cukup bagus, kan? Kita tingkatkan lagi. Macam contohnya kita tanya khabar, kita galakkan mereka untuk jawab salam dan sebagainya. Tu kita just ceriakan suasana dan kita bawa energi yang luar biasa, maka mereka juga akan punya energi yang luar biasa. Anda boleh meminta, dalam buku ini tulis, Anda boleh meminta pendengar untuk melakukan kegiatan yang mudah. Setiap kali mereka mematuhi anda, kuasa anda akan bertambah. Tepuk tangan, contohnya. Okey, jom kita tepuk tangan. Gosok. Macam-macam lah trainer duk buat, kan? Gosok tangan, tepuk tangan, apa juga yang boleh memulakan permulaan kita tu sebagai suatu persetujuan. Mereka bersetuju, mereka ngam dulu, mereka boleh ikut kita dan sebagainya, kan? Alhamdulillah. Terima kasih. Terus berkongsi dengan live ini dengan rakan-rakan yang lain supaya lebih ramai lagi yang dapat ikuti live ini. Terima kasih. Boleh komen di situ juga. Berikan komen untuk saya baca di mana anda komen. Saya lihat ada satu komen di sini. Cumanya saya tak dapat baca, Di mana saya nak baca? Saya kena buka Facebook. Okey, sebentar, saya buka Facebook. Satu lagi. Yang ini berada dalam live producer Facebook. Terima kasih. Live ini boleh dikongsikan dengan rakan yang lain juga. Alright, saya buka yang live-nya apa yang berlaku. Kita tengok ada komen ke tidak di situ. Oh, Azri. Okey, Azri. Terima kasih Azri yang sentiasa ikuti perkembangan dan juga follow kita punya perkongsian seterusnya. Terima kasih. Alhamdulillah. Okey. Itu yang pertama. Kita dah 8 minit. Yang pertama adalah wujudkan persamaan, wujudkan persetujuan dengan audien. Bila dia dah ngam, dia dah okey, dia dah jawab, dia dah boleh ikut rentak kita dan sebagainya. Yang kedua, kita gunakan. Ini yang kedua, tuan-puan. Gunakan pelbagai perkataan. VAKD. Saya suka perkara ni kerana dia berasaskan kepada ilmu Neuro-linguistic programming. Kan? Dalam linguistic programming ni ada perkataan-perkataan yang dia menyatakan bahawa kita ni, manusia ni dikategorikan. Kategori utama dalam dia ada visual, ada auditory, ada kinesthetic, ada digital yang berfikiran dalaman, logik dan sebagainya, kan? So dalam memproses maklumat. Jadi dengan perkataan-perkataan yang sesuai kepada kelompok-kelompok ini, kita mampu untuk tarik dia punya perhatian. Itu belum lagi kita bincang tentang attention grabber, kan, macam mana nak sustain dan sebagainya. Kita cerita dua adalah mengeratkan perhubungan. Yang kedua adalah menggunakan bahasa-bahasa VAKD. Kan. Rupanya
Buku ini juga merujuk kepada presenting magically transforming your stage present with NLP by Ted James dan juga David Shepard. Terjemahannya yang diterjemah daripada buku teks dan diambil bukan buku teks, daripada buku Ted James ini dan juga David Shepard ni ada perkataan-perkataan yang disenaraikan. So, ada perkataan visual. Contoh, saya ambil beberapa perkataan. Lihat, pandang, visi, berwarna-warni, pandangan, bayangan, tengok, gambarkan, imbas, sudut pandang, kabur, berkabus dan sebagainya. Itu bahasa-bahasa yang bersifat apa yang kita lihat. Kan? Visual. Bayangkan. Perkataan auditory, contoh, dengar, tangkap, bunyi, nada, penekanan, musikal, panggil, sebut, berketik-ketik, terdengar-dengar, rentak bunyinya dan sebagainya kan. Berdering. Itu menggunakan perkataan-perkataan ini dicampur juga dengan bahasa kinestetik lagi. Bahasa kinestetik, rasa, cekau, tarik, genggam, gosok, melekit, jangkau, cengkam, suam dan sebagainya. Banyak ni perkataan-perkataan. Perkataan-perkataan yang bersifat pergerakan, sentuhan, rasa gitu rintangan, goyah, pukul, buang, kesan, gali, macam-macam. Perbuatan. Dan perkataan-perkataan yang bersifat yang D ni, digital ni, yang khusus, asas, menarik, ketara. Dia tidak ada satu, dia bukan bersifat visual, dia bukan bersifat auditory, dia bukan juga bersifat kinestetik, tetapi dia bersifat dalaman yang kita memberikan makna kepada perkataan-perkataan tersebut. Macam contohnya perkataan faham. Anda faham, berbanding dengan anda dapat pegang tak betul-betul, dapat genggam tak, ataupun anda dapat lihat dengan baik, dapat bayangkan. Faham lain, faham bahasa D, faham tak ni, dengar tak ni, dapat nampak tak ni, ke nak aku lukis, kau tak faham, contohnya kan. Sebab tu orang-orang yang visual perlu lukis baru dia faham. Dia dengar je, dia tak dengar, dia tak faham, dia tak dengar pula dah. Okey, tu menariknya. Contohnya ayat yang ditulis dalam buku ini. Apakah pandangan anda tentang ini? Apakah pandangan anda? Pandangan anda. Orang visual ataupun bagaimanakah bunyinya pada anda? Jarang kita guna it sounds good. Itu orang putih biasa kan. Bagaimana ianya berbunyi? Bagaimanakah bunyinya pada anda? Macam saya tak pernah guna perkataan itu. Bunyi molek tak? Berarti ada. Dan mendengar tu, bila dengar ni, agak-agak boleh setuju tak? Molek tak? Apakah anda rasa? Itu kinestetik. Apakah anda rasa tentang ini? Ataupun apakah yang anda fikirkan? Tadi ada 4 benda kan. V, apa pandangan anda? Yang A, bunyi. Apakah bunyi ini sesuai? Apakah bagaimana bunyinya? Bagaimana bunyinya kepada anda? Apakah anda rasa? Ini kinestetik. Dan juga apakah anda fikirkan dalaman kan? Fikir. So dan itu yang 2. Rupanya ada satu lagi. Dalam buku ini saya tertinggal. Bukan 2 tetapi 3. 3 kaedah. Alright. 3 kaedah. Azri. Ada 3 kaedah. Contoh lain lagi singgungan. Singgungan tu dalam kategori VAKD ke apa? Singgung. Singgung perasaan boleh. Menyinggung dalam pergerakan pun boleh kan. Perkataan itu mungkin bersifat kinestetik, singgung, tetapi dia boleh menyentuh juga rasa kan, rasa tersinggung dan sebagainya. Betul? Jadi kehebatan kita menggunakan pelbagai perkataan ini akan menyebabkan rencah dan juga mutu perbualan kita ini akan lebih berkhasiat. Kan? Berkhasiat ke? Ataupun lebih enak kan, dicukup rasa. Orang yang mendengarkan tu terkadang telinganya pun dapat mendengar, dia dapat lihat dengan baik dan dia dapat berfikir dan dia dapat merasai. So kalau kita bersentuh
VAKD ni semuanya pun bagus, terbaik. Alhamdulillah. Dan cara satu lagi, bagaimana kita ingin untuk mewujudkan hubungan erat dengan audiens ini adalah bercakap linggo mereka. Bahasa mereka, kita bercakap dengan bahasa mereka. Saya teringat dengan kata-kata orang celik pandai mengatakan bahawa apabila kita bercakap dengan bahasa yang mereka faham, dia akan masuk dalam kepala. Tapi kalau kita bercakap dengan bahasa mereka, dia akan terus sampai ke hati mereka. Kerana hati yang berbicara, hati jua yang akan mendengarnya. Boleh? Alhamdulillah. Jadi kalau kita tahu logat, kita tahu beberapa istilah-istilah yang sesuai dengan audien itu, kalau audien itu orang accounting, kita bercakap bahasa-bahasa accounting, orang engineer cakap bahasa engineer sikit-sikit kan. Kita ada beberapa perkara, kalau kita boleh ikut linggo dia, then terbaik kan. Alright? Itu antaranya, kalau kita boleh slang, kalau kita jumpa orang Kelantan, kita adalah slang-slang yang Kelantan sikit, orang Kedah kita cakap Kedah. So kita boleh mengikat ataupun mengeratkan hubungan. Setuju? Setuju ke sangat setuju? Bagi tahu. Boleh komen kat situ. Setuju ke sangat setuju? Alhamdulillah. Terima kasih. Saya Muhammad Syarif Rahman. Sekali lagi, kita rumuskan. Ada 3 cara. Yang pertama adalah kita dapatkan persetujuan yang awal. Kita dapatkan persamaan dan juga persetujuan. Yang kedua adalah gunakan bahasa-bahasa perkataan-perkataan daripada VAKD. Dan yang ketiga adalah kita ikut ataupun kita tiru ataupun kita gunakan linggo mereka. Alhamdulillah. Boleh? Terima kasih. Azri ada komen lagi? Contoh orang Terengganu kena cakap Terengganu. Betul dah kalau cakap orang Terengganu kena jumpa orang Terengganu. Tak kita cakap Terengganu ke Terengganu. Cakap Terengganu, tunggu cakap Terengganu. Lepas tu cakap Kelantan. Cakap Kedah. Cakap KL. So ikut rentak dan kita menyamai dia kan. Menyamai. So akan ada hubungan erat, maka dia ada trust. Bila ada trust, maka mereka boleh mendengarkan kita dengan baik, insya-Allah. Sebab itu ilmu bercakap ini kena belajar. Saya terus belajar, anda juga belajar. Terima kasih semua. Terima kasih Azri yang komen. Kita sama-sama belajar. Sangat setuju. Terima kasih Azri. Kita akan terus pertingkatkan kemahiran berbicara kita. Kan, kelompok mana yang kita jumpa, kita sentiasa alert. Bagaimana kita ingin adakan hubungan yang erat dengan orang-orang yang sedang mendengarkan kita ini. Seterusnya, akhirnya orang akan dapat idea yang kita ingin sampaikan itu. Kalau politician, pasti saja akhirnya orang akan, pangkah dia ni kan. Pangkah bukan pangkah. Dia tu pangkah dalam kertas undi akhirnya. Begitulah yang diterjemahkan, dimanifestasikan. Alright, Alhamdulillah. Ada 3 cara. Boleh masing-masing setuju dengan perkara ini, persamaan VAK dan linggo mereka terbaik. Terima kasih Azri kita berada di Terengganu. Kita kapan waktu boleh berjumpa. Kan, tapi beliau sibuk dengan penulisan tesisnya dan sebagainya. Kita juga, yalah, kesibukan masing-masing. Kita boleh berjumpa di mana-mana ruang yang kita ada. InsyaAllah, sampai sini saja. Hampir 20 minit. Terima kasih Azri, terima kasih semuanya yang sudi menonton. Saya juga akan upload video ini ke YouTube dan pastikan anda menyokong dengan subscribe di video ataupun YouTube channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.